Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cik Ulan. Siapa dengar saya Rotan. And you know what guys, saya dah give up sebenarnya nak beli PS5. Mana kan memang stok memang susah kita nak dapat. Kalau dapat pun dapat kena beli daripada scalpers yang mana harga boleh cecah 4,000 lebih. So macam, you know what, saya give up. And then one day ada seorang brother ni contact saya untuk buat review berkenaan dengan PS5. Di mana brother ni sebenarnya dia buat servis untuk bermain PS5, di mana korang boleh sewa selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu untuk korang bermain PS5 guys. Dan kami dua bercollaborate lah berkenaan dengan PS5 ni, di mana bro ni bagi saya pinjam 2 hari, di mana saya boleh lah membuat satu video berkenaan dengan experience saya menggunakan PS5. At the same time saya boleh jugalah bagi beberapa tips untuk kepada you guys yang nak main PS5. Mungkin TV korang kena set macam ni. Adakah dengan TV Full HD cukup sharp ataupun tidak untuk run PS5, ataupun korang kena beli TV 4K. Dan untuk video kali ini juga saya bekerjasama juga dengan kawan lama saya dekat ML Studio, which is Hekalium. So mari kita tengok how does it feel to play PS5. PS5 kan ringan. Lagi ringan daripada PS4 tu. Betul tu. Bapa. Berat bodoh. Berat Wow. bodoh. Tapi ni first time juga Cik Guluan pegang PS4 Pro. Tapi memang berat lah geng. Tapi in terms of size, of course, this alien stuff lagi besar lah. Betul, size tu lagi besar macam file. ketinggian. So nak tahu controller DualSense 5 ni okey ke tak, kena tanya owner PS4 lah, sebab dia lagi arif kan. Tu adaptive trigger, try. Oh. Ui. Best bro dia tu ni. Ni kalau main tembak-tembak ni shooting kan. Function sia. Betul ke pasal dia ada bunyi kat dalam ni kan? Ada. Ada bunyi kan. So kononnya macam dia lagi 3D lah, 3D experience lah kononnya. Tarik lah. Tarik. Ni antara feeling yang best juga lah sebenarnya bila dia tarik tu. Kan. Wih, betul tu. Setiap mana movement yang dia nak interact dengan environment dalam game ni, dia akan bagi rasa dekat sense. Nama pun DualSense kan. Dekat sense DualSense ni. So mari kita test pula daripada segi graphics mode yang ada pada PS5. Okay, untuk game yang pertama adalah God of War. So dia ada 2 mode, original performance experience, yang mana dia akan run 4K 30 frames per second. Tapi kalau korang ambil enhance, dia akan run 60 frames per second. Tetapi dia 4K juga, tapi dia akan fluctuate antara 2K to 4K depending kepada chaosness yang korang tengah main lah. Belah kiri adalah yang original, belah kanan adalah yang enhance. Saya galakkan korang main yang enhance lah, of course. So far walaupun dia 60 frames per second, tapi jarang lah dia drop selain daripada resolution 4K. Game yang seterusnya adalah Infamous Second Son. Korang boleh ambil better frame rate ataupun better resolution. Tapi kalau untuk frame rate ni, korang boleh sama ada 30 frames per second limit ataupun unlimited. Unlimited ni 60 frames per second lah, senang cakap. Dan kalau korang toggle better frame rate dan juga better resolution, memang korang boleh nampak straight to the point dalam option tu. So kalau macam line tu dia dah jadi sedikit nipis, bermaksud korang dah ambil option resolution. Tapi kalau korang ambil frame rate, dia akan turunkan resolution, saya rasa macam 1080p ataupun Full HD lah. So untuk Spider-Man Remaster, dia ada 3 jenis, Fidelity, Performance dan juga Performance RT. Okay, tak silap saya semua 4K ataupun Dynamic Scaling Resolution lah. Cumanya kalau macam Fidelity 30 frames per second, tapi untuk Performance dan juga Performance RT, dia adalah 60 frames per second. Performance RT maksudnya ray tracing lah. So korang boleh nampak reflection korang sendiri. Tapi kalau performance, korang tak boleh nampak. Ini sekadar kata apa, reflection yang big dalam game tersebut lah. Tapi kalau Fidelity mode, bahagian kanan korang dapati dia punya ray tracing yang berlaku dalam game ni, dia punya internal ray tracing resolution agak tinggi.
Tapi dia cap kepada 30 frames per second lah. Tu kelemahan dia. So nak ambil mode yang mana? Kalau Cikgu Luan ambil lah performance RT. Okay, korang dapat 60 frames per second. At the same time, walaupun sometimes resolution dia akan turun, dia akan dynamically turun, tapi memang tak akan nampak lah. Dengan performance RT dia, aku lagi enjoy performance RT daripada yang ni kot. Sebab of course lah, ada punya frame rate lah. Tapi dari segi quality grafik, tahu sama lah. No wonder lah orang tak pakai fidelity mode ni. Oh, orang tak pakai? Tak, jarang. Oh, tak pakai? Orang-orang PS5 dah tak biasa main 30 frame. Oh. Dah tak biasa lah. Sebab dia by default semua 60. Kalau aku pun aku akan enjoy 60 daripada 30 ni. Tak tahu. Sebab kau rasa macam lembab kan kau punya Lembab. respon. Kau rasa macam nak cepat kalah tu kan. Ya tu. So yang ini segmen bonus. Segmen bonus kalau kita main FIFA 2021 nak dibandingkan dengan laptop saya. Okay, yang ini datang daripada PS5. Nampak macam biasa kan. Kalau kita compare dia punya ball detail, muka detail, nampak macam lebih kurang sama. Tapi bila kita compare version PC punya bapak, baru dah tahu rupa-rupanya ada banyak benda lah yang dia compromise lah. Daripada segi texture, shadow, resolution. Daripada segi rambut memang korang nampak lah. Rambut yang ada pada console version tak semestinya PS5. Series X, Xbox pun ada version yang sama juga dengan PS5. Daripada segi, kalau tengok bola nampak macam sama je kan. Tapi daripada segi resolution, shadow tu nampak lagi kurang pada version PC. So how about loading time? Tengok je lah reaction Hekalium. Tekan Dah terus masuk. Loading laju kan? Wapa! Terus masuk kan? Wapa! Macam bodoh kan? Tapi tak semua laju lah. Dia kalau game PS5 memang laju. Tapi kalau game yang asalnya daripada PS4 macam God of War ni memang mengambil loading yang agak lama sedikit, dalam 17 saat sepanjang saya test. Di mana sebab jadi macam ni sebab dia original coding pada PS4. So dia tak boleh nak optimize the ultra fast SSD yang ada pada PS5 sekarang ni lah. 30-40. Okay, semain isyak lu, baca wirid apa semua, mengaji. Habis satu juzuk apa. Lama. So, berapa lama? 1 minit 53 saat. Dia kalau setup untuk apa-apa monitor ke TV ke, korang jangan risau, just plug and play je. Tapi kalau ada problem, pergi dekat screen and video dan cuba cari resolution. Kemudian kita akan ambil lah kita punya resolution yang kita nak. Okay, TV saya memang tak ada 4K, so dia nak supported lah 2160p. Tapi contoh kalau macam korang tersalah ambil 720p, korang dapati memang texture pada main menu kita pun dah start blurry pada bahagian kiri. Lepas tu kita kalau main game contoh macam Spider-Man Remaster, bahagian kiri 720p, bahagian kanan Full HD, korang dapati memang blurry gila lah. So make sure korang set up tu betul-betul lah. Nah, Cikgu Luan, ada isu tak kalau saya main PS5 dan cocok dekat TV Full HD saya ataupun 1080p? So far so good. Saya rasa lagi better sebenarnya sebab saya tak nampak apa-apa aliasing yang berlaku dalam grafik ni lah. Bila saya comparekan dengan Series S yang saya pernah review sebelum ni, memang aliasing ni agak teruk lah sebab dia run 1080p secara native most of the game lah. Tapi kalau PS5 punya game, most of the game memang run 4K secara native. Kalau dia turun pun dia turun 2K apa sikit lah. So korang akan rasa macam walaupun TV Full HD tapi memang nampak crisp gila dan tak nampak lah jagged line pada badan manusia lah mostly. Dan tips saya untuk orang kata apa nak kurangkan input lag korang, so korang pergi kat TV korang, misal kata TV LG saya, pergi kat input. Kemudian kita akan ambil input label dan saya akan cari profiling untuk game ataupun game mode lah, senang cakap game mode. Kemudian pergi kat dalam setting, carilah dynamic contrast, dynamic color ni semua korang pun kena off kan. Kalau tak dia akan introduce latency dalam kita punya game ataupun controller. Cari lagi noise reduction ni semua, so kita nak make sure dia akan ada lowest latency as possible. So yep. Dan to be honest, memang dia ada improve daripada segi image quality dia. Macam before, kita dapati sharpness dia tinggi, dia punya saturation dia tinggi, nak mampus, color memang pelik. Tapi kalau kita dah offkan semua benda-benda ni, kita akan dapat the cleanest visual as possible lah.
Kemudian nak buka plate, make sure logo PS dekat bahagian kiri atas, letak tangan korang macam ni dan tarik ke atas, tarik ke atas, kemudian bahagian kanan bawah, kemudian korang akan tolak ke bawah, kemudian kita akan tolak semua ke bawah, lebih kurang macam tu, dan boleh buka lebih kurang macam ni lah. Kemudian ambil lah brush Shopee ni yang saya rembat daripada isi saya bersihkan sikit sebab mula-mula saya dapat tu agak dusty juga, kita dah lama tak guna. Pasang balik, just slide je dalam tu, nanti akan ada bunyi ketak lebih kurang macam tu. Kemudian another side pula lebih kurang sama saja, cumanya kaedah dia agak silang sikit. So tangan kanan instead of tangan kiri instead of tangan kanan. Okay, so kita buat benda sama, tolak ke bawah dan kita boleh buka plate macam biasa. Of course sekali lagi kita akan bersihkan lah dia punya fan tu semua. Okay, so nak elakkan overheating. Dan kalau korang nak tukar SSD, boleh just buka je, gunakan skru biasa ni semua, buka skru dia lebih kurang macam ni, and then korang boleh masuk SSD. Tapi SSD ni make sure korang tengok guide daripada Sony, sebab tak semua NVMe M.2 punya SSD boleh masuk. Okay, lepas tu perkara paling annoying bila kita nak mendatakan kita punya konsol kita kena unscrew dia punya plate bawah tu, kemudian kita kena slide lebih kurang macam ni. Kemudian bila saya pusing, nampak macam biasa je lah kan. Lagi-lagi apabila kita punya mata tu sama level dengan misalnya kata USB depan ni ataupun dia punya muka depan, tapi bila kita pandang daripada atas, bapak pada cikgu luar hodoh lah. Saya tak nak gambarkan macam mana, tapi korang kena tengok depan-depan, nanti korang faham lah. Brother yang bagi saya pinjam PS5 ni, dia ada bagi tahu juga di mana ramai yang terkeliru antara dua version, antara PS5 all digital which is nampak macam lagi slim, dan juga satu lagi PS5 physical edition ataupun disc edition. Nah, di mana orang macam bila tanya, bang ada tak yang physical edition punya, yang tebal punya. Lepas tu bro tu macam mungkin stok waktu tu tak ada ke apa, so all digital edition tu je yang dia ada kan. Lepas tu ada beberapa klien beliau yang reject all digital edition sebab dia kata, oh ini PS5 slim, so performance dia akan terkesan. Sebab apa? Sebab size dia lagi slim daripada size pada disc edition. So macam benda tu tak betul geng Antara dua version ni, beza dia satu sahaja, di mana all digital edition tidak ada Blu-ray disc player. Itu sahaja. Performance sebiji sama, heat management sebiji sama, fan profile pun sebiji sama. Okay, alright. So kalau korang macam berminat untuk sewa untuk bermain PS5, bukan sekadar PS5 saja, sebab Fayaz Gaming Solution ni ada juga konsol macam Xbox Series X, ada juga PS4 Pro dan juga PS4 Slim. Okay, so tak kisahlah korang nak sewa 1 hari, 2 hari, ada yang sampai seminggu lebih tu semua, korang boleh sewa, no big problem. Macam mana korang nak sewa tu semua, korang boleh tengok maklumat lanjut dekat dalam video description saya. So korang boleh contact bro ni dan kata saya nak sewa PS5, PS4, Xbox Series X and what not. Okay, bagus juga buat servis sewa PS5, Xbox Series X ni, sebab pada saya contoh macam kalau korang macam tak decide lagi kan mana lagi best, Series X ke ataupun PS5, korang boleh compare to each other lah. Ataupun kalau macam korang ada anak-anakan yang macam hari-hari duk orang kata apa, selalu cakap dekat ayah dia kan, macam, oh bapak saya nak PS5, saya nak PS5. Aku bagi kau sehari je main PS5. Aku dah bagi kau PS5 kan, betul lah kan? It's fair lah kan. Okay, pun boleh juga. So dengan ada servis sewa konsol ni pun memang very good to you guys. Bukan sekadar itu, kalau macam korang ni nak sewa untuk event kan, macam korang nak buat tournament ke apa tu semua, korang jangan risau, Fayaz Gaming Solution pun ada banyak gila konsol yang memang dia boleh sewakan secara event lah sebenarnya cakap. So jangan lupa untuk tengok dalam ruangan description. Dan terima kasih juga kepada kawan saya Haikal Liam kerana bagi saya test juga beliau punya PS4 Pro, which is cikgu ulang first time jugalah pegang PS4 Pro dan juga test it out. Alright, so itu saja lah untuk video kali ni. Apalagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat banyak-banyak lagi video yang lebih kurang macam ni. Itu saja daripada saya Cikgu Luan, Sapurgil, saya Otan.